Nama saya Nur Hazika binti Rosnizam. Nombor ID BMH 2107-053. Nama saya Tuan Anissa Insyirah binti Tuan Almadi. Nombor ID BMH 2107-027. Nama saya Insyirah binti Muhammad Rosman. Nombor ID BMH 2107-011. Nama saya Tazkira Dalila binti Razali. Nombor ID BMH 2107-026. Nama saya Ahmad Zunin Syamil bin Luqman Jamil dan nombor ID saya PMH 2107-029. Pertama sekali, bagi latar belakang perayaan Gawai bagi kaum Dayak, saya akan berkongsi tentang perayaan Gawai dan menceritakan tentang kaum Dayak iaitu kaum yang menyambut perayaan ini. Bagi permulaan, Gawai bermaksud perayaan dan Dayak pula nama kolektif untuk orang pribumi di Sarawak, Kalimantan dan pedalaman Borneo. Bilangan penduduknya dianggarkan antara 2 hingga 4 juta orang. Orang Dayak sebelumnya dikenali sebagai Dayak Laut, kebanyakannya orang Iban. Kumpulan etnik lain yang diiktiraf terdiri daripada orang Bidayuh iaitu Dayak Darat dan orang Ulu. Orang Ulu termaksudlah orang Kayan, Kenyah dan Lun Bawang. Terdapat lebih daripada 200 subkumpulan etnik di wilayah ini. Walaupun mereka memiliki ciri-ciri persamaan, tetapi mereka memiliki dialek, adat, undang-undang wilayah dan budaya yang tersendiri. Bahasa Dayak dikategorikan sebagai sebahagian daripada bahasa Austronesia. Orang-orang rumpun Dayak mempercayai pemujaan roh betara yang tersendiri, tetapi sejak kebelakangan ini ramai yang memeluk agama Kristian. Seterusnya, Hari Gawai Dayak merupakan pesta tahunan yang disambut oleh orang Dayak di Sarawak, Malaysia dan Kalimantan Barat, Indonesia pada 31 Mei dan 1 Jun. Pesta ini merupakan cuti umum di Sarawak dan Majlis Keagamaan dan Sosial yang diiktiraf sejak 1957. Hari Gawai Dayak merupakan konsep yang dibawa oleh penerbit radio Tan Kingsley dan Owen Liang daripada komuniti Dayak. Kerajaan kolonial British enggan mengiktiraf Hari Dayak sehingga 1962. Mereka hanya memanggilnya sebagai Hari Sarawak dengan melibatkan semua orang Sarawak sebagai hari kebangsaan tanpa mengira asal etnik. Pada 1 Jun 1963, Datuk Michael Lebuma, anak jati Betong, menganjurkan sambutan Hari Gawai Dayak yang pertamanya di rumahnya di Siul Kandis, Kuching. Pada 25 September 1964, Hari Sarawak telah diwartakan sebagai cuti umum bagi memaklumkan pembentukan Persekutuan Malaysia. Cuti umum ini mula disambut pada 1 Jun 1965 dan menjadi simbol perpaduan hasrat dan harapan komuniti Dayak. Pesta ini disambut sebagai hari kesyukuran atas hasil tuaian yang melimpah ruah dan masa untuk merancang musim penanaman yang baru. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan keunikan dan keistimewaan perayaan Hari Gawai. Yang pertama ialah tujuan sambutan Hari Gawai iaitu sebagai tanda telah berakhirnya musim menuai padi bukit dan bagi melahirkan rasa berterima kasih dan syukur mereka kepada petara atas rezeki padi yang telah mereka peroleh pada musim tersebut. Oleh sebab itulah perayaan ini dipanggil sebagai Hari Gawai kerana Gawai bermaksud pesta yang menunjukkan hari ini diadakan untuk bergembira. Selain itu, Hari Gawai juga bertujuan untuk meraihkan semangat padi. Hal ini kerana semangat padi inilah yang dipercayai mereka telah memberikan rezeki serta untuk berharap supaya rezeki mereka akan sentiasa bertambah serta tiada apa-apa perkara buruk yang akan berlaku dalam kehidupan etnik peribumi Sarawak pada musim menanam padi yang akan datang. Seterusnya, keunikan lain ialah persediaan awal yang perlu dilakukan sebelum Hari Gawai. Persediaan awal sebulan sebelum hari perayaan yang perlu dilakukan ialah penyediaan air tuak. Tuak dihasilkan daripada penapaian nasi pulut yang dimasak dan campurkan dengan ragi sebelum disimpan di dalam tempayan. Setelah hampir cukup sebulan, air tuak itu akan ditapis dan disimpan dalam botol. Tuak akan diminum semasa sambutan Hari Gawai. Dalam masyarakat Iban, mereka memanggil tuak dengan panggilan air pegayu yang bermaksud tuak untuk panjang umur. Sebelum meminumnya, uha akan dilaungkan bagi menandakan perayaan Hari Gawai sudah tiba. Sebelum tibanya Hari Gawai, kaum wanita juga akan sibuk bekerjasama membuat kuih seperti kuih penyaram, kuih sepit, kuih jala dan kuih cap.
Tambahan lagi, keunikan lain ialah pertandingan kecantikan yang akan diadakan di musim perayaan Gawai. Pertandingan kecantikan yang dipanggil sebagai Pekik Kuman ini diadakan bagi memilih rupawan yang memiliki paras yang cantik dan menarik serta mempunyai pengetahuan yang luas. Peserta akan memakai pakaian tradisional perempuan kaum Iban, iaitu ngepan Iban. Manakala bagi jejaka pula, pertandingan keling Gawai akan diadakan di mana lelaki remaja akan dinilai berdasarkan pakaian tradisi dan aksesori yang mewakili suku kaum tersebut. Keistimewaan lain perayaan Hari Gawai ialah ranyai yang akan didirikan di tengah-tengah ruai, tempat untuk semua penghuni rumah panjang berkumpul. Ranyai ini diperbuat daripada batang pokok pisang atau batang pokok lain yang menjadi simbolik bagi perayaan Hari Gawai. Ranyai akan disangkut dengan bermacam-macam jenis barang seperti bir, botol air tuak, rokok, makanan dan sebagainya dengan menggunakan tali. Selain itu, terdapat satu upacara juga akan dijalankan pada malam menyambut Hari Gawai. Seseorang akan dipilih bagi memulakan acara pada malam itu dan kemudian akan menarikan tarian tradisional kaum Iban iaitu tarian ngajat sambil mengelilingi ranyai. Kemudian dia akan memilih barang yang disangkut pada ranyai dan akan memotong barang tersebut menggunakan parang. Selepas itu, orang tersebut akan mencari sesiapa sahaja yang dia mahu, lalu akan menyerahkan barang tersebut kepada orang yang dipilih. Proses ini akan dilakukan secara berulang-ulang sehinggalah habis semua barang yang disangkut pada ranyai. Dan orang terakhir akan menebang ranyai sebagai simbolik bermulanya pesta menuai atau Hari Gawai. Terusnya, keunikan yang kita dapati daripada Hari Gawai ini ialah upacara miring, iaitu salah satu kepercayaan daripada golongan tua yang bertujuan untuk mempersembahkan kepada petara ataupun Tuhan, dewa-dewi kayangan dan juga dipersembahkan kepada nenek moyang jasad-jasad yang dikenali sebagai petara aki ini. Ketua adat akan membaca mantera yang khusus dan melumur darah ayam jantan pada bahan persembahan ini. Selepas upacara ini, perayaan Gawai Dayak akan dimulakan secara rasmi. Seterusnya kita pergi ke keunikan yang ketujuh, iaitu pakaian Hari Gawai. Ketika perayaan Hari Gawai, setiap suku kaum Dayak akan berpakaian tradisional masing-masing dengan motif dan corak yang unik untuk menonjolkan kecantikan semula jadi mereka. Kaum wanita akan mengenakan perhiasan perak dan juga gubahan manik yang diwarisi sejak turun-temurun serta memiliki nilai seni yang cukup mengagumkan. Ini menjadi kebanggaan bagi suku kaum Dayak kerana ia adalah peninggalan yang diturunkan secara generasi ke generasi. Seterusnya, aktiviti ngabang juga adalah salah satu keunikan daripada Hari Gawai Dayak ini. Aktiviti ngabang ataupun dikenali sebagai aktiviti ziarah menzarahi, iaitu mereka akan menzarahi rumah ke rumah, rumah saudara mara, rumah kawan-kawan mereka ataupun yang daripada bandar akan pulang ke kampung halaman mereka. Kemudian sesi ngalu kata muai, iaitu sesi menyambut tetamu juga, dan juga semua orang boleh ngabang, iaitu melawat walaupun tidak mengenali penghuni rumah berkenaan. Kita pergi kepada poin seterusnya, iaitu tarian ngejak dan ngejak lesong. Tarian ngejak dan ngejak lesong ini diiringi dengan lagu yang dimainkan dengan permainan alat tradisional, iaitu sapek, untuk memeriahkan Hari Gawai tersebut. Selain sapek, alat tradisional lain juga dimainkan seperti canang, gendang, gong besar, berbendai dan juga tawa. Kita pergi pada poin yang terakhir, iaitu ngiling bidai. Ngiling bidai ini adalah salah satu acara yang menunjukkan perayaan telah pun tamat dan juga bersedia untuk menempuhi tahun yang baru dan juga memulakan penanaman padi di kawasan yang baru.
Seterusnya, sebelum saya menguraikan hujah saya, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Sapai berpunyi angkat ke kaki, anang malu sama kita bertanda. Tahun kelama udah berganti, ngarap berikat beri petara. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang sebab-sebab mengapa kami memilih perayaan Hari Gawai ini, kerana mempunyai banyak pengajaran dan iktibar yang dapat kita pelajari. Kami juga ingin mempelajari budaya yang diamalkan oleh masyarakat di Sarawak dengan menghargai tradisi dan budaya mereka dengan menyambut pesta keramaian secara besar-besaran. Antara yang paling utama adalah perpaduan antara etnik Iban itu sendiri yang bersatu padu dalam menjayakan perayaan Gawai ini. Perpaduan ini dapat dilihat dengan bagaimana mereka bersatu padu dari awal penyediaan sehinggalah berakhir dari Hari Gawai tersebut. Seterusnya, kita dapat menjadikan pengajaran kerjasama mereka, terutama kaum wanita dalam menyediakan pelbagai hidangan. Iktibar yang seterusnya kita dapat terapkan dalam diri adalah kesenangan dan keseronokan menyambut perayaan kita dapat hari ini adalah kerana kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu. Mereka itulah yang bersusah payah mempertahankan negara Malaysia dan menerima antara satu sama lain walaupun berbeza kaum, bangsa dan agama untuk memerdekakan negara kita. Tanpa kemerdekaan, sudah tentu kesenangan dan keseronokan meraihkan perayaan ini tidak dapat dirasai oleh rakyat Malaysia pada masa kini. Oleh itu, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini dengan cara memperkukuhkan perpaduan semua kaum agar tiada berlakunya pergaduhan dan salah faham. Sekarang, saya akan membicarakan sebab-sebab memilih perayaan Gawai sebagai kajian kami. Sebab memilih perayaan Gawai adalah kerana tertariknya kami dengan adat berdasarkan kepercayaan mereka iaitu masyarakat Iban yang dikekalkan sehingga ke hari ini termasuklah semasa meraihkan perayaan Gawai. Sebelum melanjutkan perbicaraan, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Lebat buah pantai ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat kaum jangan diindahkan, sudah pusaka turun-temurun. Dengan ini jelas, adat merupakan pegangan dan kepercayaan sejak turun-temurun lagi dari nenek moyang hinggalah kepada generasi kini yang patut dipatuhi dalam kehidupan seharian dan dipertahankan demi menjaga imej dan identiti asas suatu bangsa dan kaum itu termasuklah masyarakat Iban itu sendiri. Pada masyarakat Dayak khususnya kaum Iban, wujud adalah berdasarkan pegangan kepercayaan mereka iaitu animisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan bahawa semua perkara sama ada hidup atau tidak hidup mempunyai ruh. Dengan ini mereka percaya Gawai itu mempunyai 5 elemen iaitu pertanian, peperangan, perkahwinan, kematian dan kesihatan. Jika diteliti dengan 5 elemen tersebut, adanya unsur kepercayaan animisme. Oleh itu, masyarakat Dayak ini amat mempercayai wujudnya roh baik dan roh jahat. Sampai satu tahap sudah menjadi adat kaum wanita membawa adunan kulit yang siap penghujung bilik dan menutup pintu tersebut untuk memasak. Kenapa buat demikian? Kerana mereka percaya ia dapat menggerakkan perbuatan secara langsung dengan orang lain dan bunyi bising yang mengundang kehadiran roh jahat iaitu antujai. Mereka percaya bahawa antujai roh jahat ini akan berkeliaran terutamanya apabila menjelang Hari Gawai, apabila mudah masyarakat Iban sedang menyiapkan pelbagai jenis makanan dan kuih-muih. Adat lain dalam perayaan Gawai ada 3 bahagian, antaranya miring yang bawa masuk mempersembahkan makanan kepada dewa-dewa, bacaan mentera oleh lembambang dan menjamu para tetamu yang diundang. Pelaksanaan ketiga-tiga adat ini pada Hari Gawai khas untuk menghormati sempulan ganak yang dipercayai sebagai dewa tanah ataupun dewa semangat padi yang memberkati tanaman mereka. Musanya, adat masyarakat Iban amat menarik menyebabkan ia penting dikekalkan untuk warisan generasi akan datang supaya adat ini tidak hilang di mata rakyat Malaysia. Pak kata pepatah, tak lapor dia hujan, tak dekan dia panas. Tambahan pula, dengan adat juga mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong untuk mempelajari adat sesuatu kaum di dalam Malaysia. Oleh itu, kepelbagaian adat kaum mestilah dipetikan agar menjadi Islam yang mempunyai data yang baik dan seterusnya membuktikan keindahan negara Malaysia yang hidup sebagai satu keluarga walaupun berbeza bangsa, kaum dan agama.